Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi bersama-sama Ustazah Farida di dalam kelas tajwid. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah harap semuanya di dalam keadaan sihat walafiat. Tajuk kita pada hari ini ialah izhar wajib. Semua orang dah bersedia untuk belajar? Jadi mari kita mulakan kelas dengan membaca doa mula belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang izhar wajib. Izhar wajib ada satu lagi nama yang biasa juga orang-orang sebut, iaitu izhar mutlak. Maknanya ada dua nama, izhar wajib ataupun izhar mutlak. Sama saja. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang izhar wajib, maka kita lihat dulu apakah makna bagi masing-masing perkataan yang ada ini. Izhar bermakna menyatakan atau menjelaskan. Wajib bermakna mesti, mutlak bermakna mesti. Nampak tak? Jadi maknanya dua-dua nama ni boleh kita gunakan. Izhar wajib boleh, izhar mutlak pun boleh juga. Baik, sama seperti hukum-hukum yang lain, apabila kita belajar tentang hukum-hukum tertentu di dalam tajwid, maka ada tanda-tanda tertentu yang mesti kita perhatikan. Bagi tanda izhar wajib, maka dia akan menggunakan nun dengan baris mati ataupun yang kita sebut sebagai baris sukun. Yang ini. So apabila disebut izhar, mesti ada baris sukun di sini yang menunjukkan bunyi nun ini mesti dibunyikan dengan jelas. Bila dia berlaku? Ianya berlaku apabila nun sakinah, iaitu nun yang dengan tanda mati tersebut, bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimat. Masih ingat tak tentang hukum idgham? Mari Ustazah terangkan lebih lanjut. Murid-murid, kita dah belajar sebelum ni, di dalam hukum nun sakinah dan tanwin ada satu hukum yang namanya idgham. Idgham terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama idgham ma'al gunnah. Huruf-hurufnya ialah ya, waw, mim dan nun. Dan yang kedua ialah idgham bila gunnah. Huruf-hurufnya ialah ra dan lam. So Ustazah akan tunjukkan contoh supaya nanti murid-murid boleh faham dengan pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Ustazah beri contoh untuk idgham ma'al gunnah. An yashkura. So perhatikan baik-baik. Untuk idgham ma'al gunnah, Ustazah gunakan huruf ya. Nampak sini ada huruf ya. So apabila nun mati bertemu dengan ya, dalam hukum idgham nun mati ini tidak akan diberikan tanda. So dia akan kosong begini. Dan bila disebut idgham, maknanya memasukkan ma'al gunnah beserta dengan dengung. Kita akan baca ayyashkura. Bunyi nun masuk di dalam ya. Ayyashkura. Ada berapa kalimat? Ada dua. An yashkura. Ada dua kalimat. So ni sekarang contoh untuk idgham bila gunnah. Min rabbihim. Nampak Ustazah gunakan ra. Ni ada huruf ra di sini dan ni nun mati. Sama juga untuk idgham, maka nun tidak ada baris apa-apa di atasnya. Apabila kita baca, bunyi nun terus masuk di dalam bunyi ra. Mir rabbihim. Ada berapa kalimat? Kita perhatikan. Min, satu kalimat. Rabbihim, kalimat yang lain lagi. Jadi ada berapa kalimat tu? Dua kalimat. Okay. Dan hari ini pelajaran kita ialah tentang izhar wajib. Izhar wajib ialah apabila nun sakinah bertemu dengan huruf idgham. Huruf yang mana? Huruf ya dan waw.
Dan kita dah belajar tadi di awal-awal, izhar wajib menggunakan nun dengan tanda sukun di atas. Nampak ni tanda sukun di atas? Jadi apabila nun bertemu dengan ya atau nun mati ni bertemu dengan waw, ada tanda sukun di atas. So kita tak boleh baca macam yang seperti yang tadi. Ayyashkura. Ustazah beri contoh. Baik, ini contohnya. Nampak ni ada nun yang mati, kemudian bertemu dengan ya. So kita tak boleh baca doya. Tak boleh. Kenapa? Sebab di atas nun ada tanda sukun. Sebab tu nun ni bunyinya mesti dibaca dengan jelas. Cara baca dia, dunya. Bunyi dengan jelas, nun mati. Dunya. Dan perbezaan yang paling ketara di sini, dunia makna dia apa murid-murid? Dunia ni maknanya dunia. Bermakna dunia cuma satu kalimat. Itu yang tadi kita belajar. Bila izhar wajib berlaku? Apabila nun sakinah bertemu dengan ya ataupun waw di dalam satu kalimat. Murid-murid, di dalam Al-Quran ada 4 kalimat yang apabila kita jumpa mesti dibaca dengan cara izhar wajib. Yang pertama tadi kita dah jumpa, dunya. Yang kedua, bunyanun. Yang ketiga, sinwanun. Dan yang keempat, qinwanun. Sekali lagi kita baca dan kita lihat. Nun ada tanda sukun di sini bertemu dengan ya. Di dalam satu kalimat. So baca dia, dunya. Sama juga dengan ni. Bunyanun. Perhatikan saja, apabila nun ada tanda sukun di sini, maka nun mesti dibaca dengan jelas. Bunyanun, sinwanun, qinwanun. Jadi sekarang Ustazah nak tunjukkan kepada murid-murid bagaimana kita nak baca 4 kalimat ini apabila kita jumpa di dalam ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Jom. Contoh yang pertama murid-murid ada di dalam surah An-Nazi'at. Kita baca dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atharal hayatad dunya. Nampak di situ? Nun mati bertemu ya di dalam satu kalimat. So kita akan baca dia, wa atharal hayatad dunya. Mesti dibaca dengan jelas. Contoh kedua, di dalam surah As-Saff ayat yang keempat, ka'annahum bunyanum marsus. Mana izhar wajibnya? Ada di sini, bunyanun. Contoh ketiga, dari surah Al-An'am ayat yang ke-99, min tal'iha qinwanun daniyah. Nampak ni? Okay. Jadi yang Ustazah tunjuk tu yang merupakan izhar wajib, dan contoh yang terakhir yang keempat di dalam surah Ar-Ra'd, wa ghairu sinwan. Nampak ni? Nun mati bertemu waw. Jangan pula murid-murid baca siwa. Tak boleh. Ustazah pesan apabila nun dan di atasnya ada baris sukun, maka nun mati ni mesti dibaca dengan jelas sebab ia merupakan izhar wajib. Nama lainnya apa? Izhar mutlak. Bagus murid-murid. InsyaAllah pelajaran ini akan jadi sangat mudah apabila murid-murid dapat mengecam tanda yang kita pelajari daripada awal tadi. Jadi sekarang apa lagi yang kita nak belajar? Mari kita lihat apa yang Ustazah sediakan. Oh, ada soalan. Soalan untuk murid-murid jawab. Soalan pertama, apakah nama lain bagi izhar wajib? Ada 3 pilihan jawapan. A. Izhar syafawi. B. Izhar mutlak. C. Izhar halqi. Mana satu jawapannya? Soalan kedua, yang mana adalah contoh izhar wajib? Ada 3 pilihan di situ. Murid-murid lihat. A. Ad-dunya. B. Ainin aniyah. C. Yawma idzin khashi'ah. Jadi apa yang murid-murid perlu buat? Seperti biasa, tuliskan nama dan jawapan di dalam ruang komen di bawah. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita. Jadi sebelum berpisah,
Mari kita sama-sama membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah harap semua orang dapat faham pelajaran izhar wajib pada hari ini dan dapat amalkan untuk kita membaca Al-Quran dengan betul. Sampai kita jumpa lagi murid-murid. Jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa mengaji. InsyaAllah kita akan bertemu sekali lagi di dalam kelas tajwid pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.